بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menyambung perbincangan kita melalui kitab Risalah-Risalah Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita sekarang masih lagi membincangkan risalah yang pertama, iaitu kitab yang terkenal dengan nama Ummul Barahin, yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atih. Jadi kita sampai sekarang kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, iaitu sifat al-wujud. Jadi dalam membincangkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita telah memaklumkan ataupun kita telah membincangkan bahawa sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pertamanya perlu diiktikadkan secara umum. Maksudnya setiap umat Islam perlu beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala kesempurnaan dan maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Jadi i'tiqad tersebut, i'tiqad bahawa Allah bersifat dengan segala kesempurnaan dan maha suci daripada segala kekurangan, i'tiqad tersebut ialah ayat pertama yang kita baca setiap hari daripada surah Al-Fatihah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah. Maksudnya kita setiap hari menyatakan bahawa kita beriktikad alhamdulillah, segala kepujian ialah milik Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita beriktikad kesempurnaan bagi Allah, maka tersirat di sebalik itu bahawa mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kekurangan. Jadi di sebalik lafaz alhamdulillah ada i'tikad yang menyatakan bahawa mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kekurangan, kerana wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala yang sempurna, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Jadi itu ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala kesempurnaan dan maha suci daripada segala kekurangan, dan akidah tersebut secara umum tadi diulang setiap hari, diingatkan kepada setiap umat Islam melalui surah Fatihah yang mereka baca. Itu i'tikad tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tetapi apabila kita membincangkan tentang sifat 20 ataupun apabila kita membincangkan tentang kitab tauhid, akidah, usuluddin yang ditulis oleh ulama seperti Imam Sanusi, Imam Ghazali dan sebagainya, mereka memperincikan sifat-sifat tersebut. Jadi sekarang ni kita perlu mengetahui beberapa sifat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Moga-moga kita tadi dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala secara terperinci sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Jadi sifat pertama yang nak dibincangkan sekarang ialah sifat al-wujud. Jadi sebelum kita membincangkan sifat wujud tadi, kita bincangkan pemahaman lafaz al-wujud dari segi bahasa terlebih dahulu. Maksudnya apabila kita menyebut pen berwarna biru, jadi kita ada dua lafaz yang penting, iaitu lafaz pen dan kedua lafaz biru. Dan apabila kita menyebut lafaz pen, lafaz tadi merujuk ataupun menunjukkan kepada satu zat. Zat yang kita faham sebagai satu alat tulis. Jadi apabila kita menyebut lafaz pen, keluar lafaz tersebut daripada mulut kita, maka kita kena tanya, lafaz pen yang daku sebut, kepada apakah lafaz tadi menunjukkan?
Maka jawapan ni kita maklum kan bahawa lafaz pen yang kita lafazkan di lidah tadi menunjukkan kepada satu zat alat tulis yang kita gunakan untuk menulis sebagainya. Dan apabila kita menyebut lafaz biru, maksudnya pen yang berwarna biru, maka kita memahami lafaz biru tidak menunjukkan kepada zat pen. Bahkan lafaz biru dia memahamkan kepada kita satu sifat yang berada pada pen. Maksudnya warna yang berada pada pen. Dan warna itu juga dia boleh berada pada benda-benda yang lain. Jadi sekarang apabila kita menyebut sesuatu lafaz, kita mesti memikirkan sepintas lalu, lafaz tadi merujuk kepada apa? Adakah lafaz tadi merujuk kepada sesuatu zat yang berada di hadapan kita? Ataupun lafaz tadi merujuk kepada sifat bagi sesuatu zat? Dan dalam masa yang sama, ada juga lafaz-lafaz yang kita gunakan setiap hari merujuk kepada pemahaman di dalam akal manusia. Sebagaimana contohnya kita lihat Zaid, dia melangkah. Dia mengangkat kakinya kanan ke depan, kemudian kiri ke depan. Kanan ke depan, kemudian kiri ke depan. Kanan ke depan, kemudian kiri ke depan. Apabila kita melihat perbuatan tersebut, maka kita berkata Zaid berjalan. Jadi kita perlu maklum, berjalan ialah pemahaman. Yang ada di alam nyata ialah diri Zaid, tangan Zaid, badan Zaid, kaki Zaid, anggota Zaid dan sebagainya. Tetapi apabila Zaid membuat sesuatu perbuatan, apabila Zaid tadi melangkah ke depan, maka akal kita memahami satu perkara. Akal kita pada ketika itu memahami satu perbuatan yang diistilahkan di dalam bahasa Malaysia sebagai berjalan. Jadi apabila kita buat ayat, Zaid berjalan, maka lafaz Zaid yang keluar daripada mulut kita tadi merujuk kepada batang tubuh diri Zaid tadi. Kerana lafaz Zaid dia merujuk kepada zat. Kan lafaz Zaid ialah kata nama yang diletakkan oleh peletaknya untuk sesuatu zat. Jadi apabila kita menyebut Zaid, kita faham batang tubuh Zaid tadi, diri Zaid ataupun zat Zaid. Tapi apabila kita kata berjalan, Zaid berjalan. Maka kita kena faham berjalan ialah pemahaman yang berada di dalam akal manusia. Maksudnya akal lah tempat tersimpannya pemahaman tersebut. Itu yang dipanggil sebagai ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada manusia. Dan sekiranya kita lihat Zaid tadi melangkah lebih cepat lagi daripada itu, maka akal kita akan mengatakan Zaid berlari. Dan sekiranya kita tengok Zaid tadi meletakkan kedua tangan dan kakinya ke lantai, kehadapan demi kehadapan, maka akal kita akan memahami itu adalah satu perbuatan yang bernama merangkak dan sebagainya. Jadi melalui beberapa contoh tadi, kita dapat memahami beberapa penggunaan lafaz di dalam bahasa Malaysia dan di dalam semua bahasa di dunia. Jadi penggunaan yang pertama, lafaz yang merujuk kepada zat. Seperti lafaz Zaid, kan apabila kita sebut, dia merujuk kepada diri Zaid. Dan apabila kita sebut lafaz seperti biru, kan seperti merah, panas, sejuk dan sebagainya, lafaz tadi dia merujuk kepada sifat yang berada pada zat. Dan ada juga beberapa lafaz yang kita lafazkan sehari-harian, yang kita sebut setiap hari. Lafaz tersebut dia merujuk kepada pemahaman yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam akal manusia. Pemahaman tadi dia merujuk kepada ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam akal manusia. Jadi, sebagaimana kita contohkan tadi, kan apabila kita melihat Zaid mengangkat kakinya ke depan, maka kita kata berjalan. Dan apabila kita melihat perbuatan yang sama lebih laju daripada itu, maka akal tadi memahami, mengistilahkan perbuatan tadi sebagai berlari dan sebagainya. Jadi daripada situ dapat tiga dilalah lafaz ataupun tiga maksud yang dikendaki daripada lafaz secara umumnya. Jadi apabila kita membincangkan lafaz wujud, apabila kita berkata pen ini wujud, jadi timbullah satu persoalan. Apabila kita menyebut lafaz pen, kita maklum bahawa lafaz pen dia merujuk kepada zat pen tadi. Dia merujuk kepada diri pen yang berada di hadapan kita.
Dan kalau kita kata pen tadi berwarna biru, maka timbul juga maka kita maklum bahawa lafaz biru tadi dia merujuk kepada sifat yang berada pada diri pen. Tapi persoalannya apabila kita kata pen ini wujud. Apabila kita buat ayat kan, sama ada di dalam bahasa Malaysia ataupun di dalam bahasa-bahasa yang lain, apabila kita berkata pen ini wujud, maka timbullah satu persoalan di sisi ulama-ulama Islam, kan, di sisi ulama bahasa, lafaz wujud yang di dalam bahasa Arab dieja dengan waw, jim, waw, dal, dan di dalam bahasa Malaysia kita eja sebagai W-U-J-U-D. Timbul satu persoalan, lafaz wujud ini dia menunjukkan kepada apakah? Kan, kepada apakah lafaz wujud ini merujuk? Adakah lafaz wujud dia merujuk kepada satu sifat? Ataupun lafaz wujud dia menunjukkan kepada zat, ataupun dia menunjukkan kepada pemahaman, kan, di dalam akal manusia. Jadi untuk menjawab persoalan ini, Imam Ibrahim Laqani di dalam matan Jawharatul Tauhid dia menyatakan wujudus syai'i 'ainuhu. Kewujudan sesuatu perkara ialah dirinya sendiri. Maksud itu nas yang diriwayatkan daripada Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, dia menyatakan kewujudan sesuatu perkara ialah diri zat sesuatu perkara itu sendiri. Maksudnya apabila kita kata PEN, lafaz pen tadi, dia menunjukkan kepada zat alat tulis tadi. Dan apabila kita menyatakan lafaz wujud, pen ini wujud, maka lafaz wujud juga merujuk kepada diri pen tadi. Itulah zahir daripada pendapat yang diriwayatkan daripada Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu taala anhu ajma'in. Tetapi di salah seorang daripada ulama mutakhir, kan, di dalam Islam, ulama Ahlussunnah yang amat agung, iaitu Imam Sa'aduddin Taftazani radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, apabila Imam Abu Hasan Asy'ari menyatakan kewujudan sesuatu perkara ialah zat sesuatu perkara itu sendiri, maka Imam Sa'aduddin Taftazani dia berkata, hendaklah kita memahami bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari meniatkan ataupun mengkehendaki daripada pendapatnya tadi bahawa kewujudan sesuatu perkara ialah pemahaman di dalam akal manusia. Maksudnya apabila kita pegang pen di hadapan kita, kita kata pen ini wujud, maka lafaz pen dia merujuk kepada zat ataupun diri pen tadi. Apabila kita kata pen ini wujud, maka kewujudan ialah pemahaman di dalam akal manusia. Maksudnya akal manusia apabila dia melihat sesuatu objek yang berada di hadapannya, maka akal tadi memahami bahawa objek tadi wujud. Jadi sebagaimana kita bincang tadi, apabila akal melihat Zaid mengangkat kakinya ke hadapan, maka akal memahami perbuatan tadi dinamakan berjalan. Dan sekiranya dia bergerak lebih laju, maka akal memahami pergerakan tadi ataupun perbuatan tadi dipanggil sebagai berlari. Jadi pendapat yang ingin diketengahkan ataupun ingin difahami di sisi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berpendapat bahawa kewujudan ialah satu pemahaman di dalam akal manusia. Maksudnya kewujudan tadi difahami oleh akal terhadap sesuatu perkara. Maksudnya apabila kita melihat ada pokok di hadapan kita, maka akal kita memahami bahawa pokok tadi wujud, kan, berada di hadapan kita. Jadi oleh sebab itu, setelah kita itu perbahasan dari segi lafaz, kan, maksudnya lafaz wujud yang merupakan sifat pertama daripada sifat 20 tadi, dia merujuk kepada diri zat sesuatu perkara daripada sudut pemahaman manusia. Kan, apabila ada satu zat berada di hadapan kita, maka manusia dengan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya memahami bahawa zat tadi bersifat dengan satu sifat, iaitu wujud. Maka di sini kita dapat lihat kepentingan akal, kan, dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan satu alat kepada manusia, kan, alat yang amat agung untuk digunakan dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dalam mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila kita telah memahami penggunaan lafaz wujud, kan, dari segi istilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka sekarang kita bincanglah perkara kedua, iaitu
apakah perbezaan antara kewujudan makhluk dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali yang paling penting ialah kewujudan Allah Subhanahu wa taala tiada awal dan tiada pengakhiran. Maksudnya kewujudan Allah Subhanahu wa taala tiada pembukaan dan tiada ditutup. Maksudnya kewujudan Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada sesuatu apa sekalipun. Jadi pemahaman sedemikian diistilahkan di dalam kitab-kitab tauhid sebagai wujudun zatiyun. Wujud yang tidak bergantung kepada sesuatu apa yang lain. Jadi apabila kita mengkaji ataupun apabila kita melihat kewujudan alam semesta, maka kewujudan alam semesta mempunyai awal dan mempunyai penghujung, kebinasaan dan sebagainya, maka itu diistilahkan sebagai wujudun aradiyun. Kewujudan yang baru terjadi, kewujudan yang baru diciptakan, dizahirkan daripada ketiadaan kepada ada. Jadi walaupun kita menggunakan lafaz tersebut sama, Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, kan, dan kita pun membuat ayat, kan, bumi wujud, kan, matahari wujud dan sebagainya, tetapi kita perlu beriktikad bahawa sesiapa saja dari kalangan umat Islam apabila dia berkata di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala wujud dan bumi yang dilihat alam semesta tadi wujud, maka adalah kita mengetahui bahawa kewujudan yang dia maksudkan pada Allah Subhanahu wa taala ialah wujudun zatiyun. Kewujudan yang tidak bergantung kepada sesuatu apa sekalipun. Dan kita perlu maklum, kewujudan yang dia niatkan kepada makhluk-makhluk selain daripada Allah Subhanahu yang tidak makhluk tadi, kewujudan tadi dipanggil sebagai wujudun aradiyun. Jadi perkongsian dari segi lafaz, kan, maksudnya lafaz kita boleh kata pen ini wujud, kan, pokok ini wujud, tetapi kita perlu memahami bahawa hakikat lafaz tadi tak sama. Kan, walaupun kita menggunakan dua lafaz yang sama dalam dua ayat yang berbeza, tetapi hakikat makna amat berbeza. Kan, kewujudan yang dinisbahkan ataupun yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kewujudan yang mutlak, kan, kewujudan yang zati yang tidak bergantung kepada sesuatu apa sekalipun. Tetapi kewujudan makhluk, kan, ialah kewujudan yang amat lemah, yang amat bergantung kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbezaan yang amat penting, kan, yang perlu kita faham untuk mengelakkan daripada kekeliruan dalam kita membuat ayat-ayat, dan itulah satu perkara yang amat penting dalam kita memahami pertuturan manusia, terutamanya orang yang beragama Islam. Apabila dia berkata pokok ini wujud, kita perlu faham dia berniat ataupun kalamnya tadi mesti ditafsirkan kepada wujudun aradiyun. Tidak sah kita memaham wujud secara mutlak, kerana kewujudan mutlak ataupun kewujudan zati hanya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbezaan, kan, yang amat jelas apabila kita bincangkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan kewujudan makhluk. Apabila kita kembali kepada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam semesta diistilahkan sebagai al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alam semesta diistilahkan sebagai al-alam. Alam dilebih kepada makna sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain, ataupun sesuatu yang menjadi lambang kepada sesuatu yang lain. Jadi daripada situ kita dapat lihat perbezaan kedua. Perbezaan pertama, kewujudan Allah Subhanahu wa taala ialah wujudun zati, dan kewujudan makhluk ialah kewujudan aradi. Dan perbezaan kedua, kewujudan makhluk ialah alam, sebagai penunjuk kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan makhluk ialah sebagai dalil, kan, sebagai satu dalil yang Allah Taala zahirkan untuk menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan sebagai madlul, yang ditunjukkan oleh alam semesta. Jadi dengan perbezaan tadi kita berpindah kepada perbahasan ketiga, apakah dalil, kan, daripada sudut akal manusia yang menyatakan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita buka dan kita lihat mana-mana kitab tauhid yang ditulis oleh ulama ahli sunnah radhiyallahu anhum ajma'in, apabila mereka menjawab apakah dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkata dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala ialah kewujudan alam semesta. Maksudnya kewujudan alam yang terbentang luas di hadapan mata kita, itu ialah dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalil ni diambil daripada ketetapan akal. Maksudnya akal manusia, apabila dia melihat sesuatu ciptaan, apabila dia melihat pen, ataupun apabila dia melihat pisau, kan, ataupun apabila dia melihat apa saja barang yang berada di hadapannya, secara automatik akal akan mengeluarkan satu kenyataan bahawa barang ini mesti mempunyai pencipta. Maksudnya semua manusia yang normal, kan, semua manusia yang berakal, semua manusia yang waras pemikirannya, apabila dia melihat pen di hadapannya, dia akan berkata, mesti ada pencipta bagi pen ini. Mesti ada satu syarikat yang mengeluarkan pen ini. Dan semua orang akan mengatakan, mustahil pen ini terwujud sendiri. Ataupun mustahil pen ini boleh terbentuk dengan sendirinya tanpa ada satu syarikat atau satu pihak yang mengeluarkannya. Dan itu ialah ketetapan akal yang ada dalam diri semua manusia. Maksudnya akal menghukumkan la budda li kulli asarin min muassir. Maksudnya antara ketetapan akal yang disepakati di sisi seluruh manusia-manusia yang berakal ialah la budda li kulli asar. Mesti bagi setiap ciptaan, mesti bagi setiap perkara yang terbentuk, tercipta, yang terzahir, yang dilihat di alam semesta, min muassir, daripada penciptanya. Jadi untuk membahaskan kenapakah alam semesta menjadi dalil kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berkata akal yang menetapkan sedemikian, akal manusia yang waras, akal manusia yang sihat, akal manusia yang betul pertimbangannya akan menghukumkan mustahil sesuatu perkara berlaku sendiri. Mustahil, kan, meja tadi terbentuk sendiri. Mustahil langit terangkat dengan sendiri, kan. Mustahil jari kita tiba-tiba dicipta menjadi 10. Kenapa tak 11, 12, 13, 14, 15? Maka dengan sebab ketetapan akal tadi, maka ulama radhiyallahu anhum menyatakan bahawa dalil kewujudan Allah sekiranya dipandang daripada sudut ketetapan akal manusia ialah kewujudan alam semesta. Maksudnya kewujudan alam semesta yang terbentang di hadapan kita akan menunjukkan kepada wujudnya sani', akan menunjukkan kepada wujudnya pencipta. Jadi kalau dalam kitab-kitab tauhid, ulama nyatakan kemampuan akal ialah setakat itu saja. Maksudnya akal dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengkaji, mampu membuat kajian, menyatakan bahawa setiap ciptaan mesti mempunyai pencipta. Tetapi akal amat terhad, kan, dia tak boleh pergi jauh lagi daripada itu. Dia tak boleh mengenali siapakah pencipta tersebut, apakah nama pencipta tadi, apakah sifat-sifat pencipta tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, mengutuskan nabi-nabi dan rasul kepada manusia. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan akal yang boleh berfikir, yang mempunyai ketetapan, yang mempunyai ilmu-ilmu daruri di dalam akal tersebut, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kerana rahmatnya kepada manusia mengutuskan rasul-rasul mengajar kepada manusia ani'budullah, hendaklah kamu menyembah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya, dengan arahan-arahannya yang tertentu. Jadi daripada sudut akal kita dah maklum bahawa akal boleh mencapai kepada satu keputusan bahawa alam semesta mesti mempunyai pencipta. Tetapi akal tidak boleh pergi melintas jauh lagi daripada itu. Bahkan akal memerlukan bantuan untuk menentukan dan untuk mengenali siapakah pencipta tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan nabi-nabi dan rasul mengajar kepada umat manusia bahawa pencipta tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bincangkan daripada sudut dalil akal. Dan sekiranya kita ingin membincangkan dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka dalilnya amat jelas, kan, dalilnya amat maklum di sisi semua umat Islam, iaitu surah Fatihah yang kita baca setiap hari. Kan, maksudnya sekiranya kita baca setiap hari Alhamdulillah, dua lafaz ini dia merujuk kepada dua perkara. Alhamdulillah merujuk kepada segala sifat, kan, kepujian, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Lillah dia merujuk kepada satu zat. Jadi sekarang ni kita maklum, apabila kita menceritakan tentang Zaid, seperti kita kata Zaid ialah seorang yang rajin,
Zaid adalah seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Zaid adalah seorang yang berdedikasi. Zaid adalah seorang yang bertungkus lumus, teliti, tekun dalam segala kerjanya. Maka itu semua ialah sifat. Rajin, berdedikasi, kan, bersungguh-sungguh, itu ialah sifat. Dan apabila orang mendengar ayat tersebut yang menyatakan tentang sifat-sifat, orang akan mencari zat. Siapakah zat yang bersifat dengan rajin tadi? Siapakah zat yang bersifat dengan berdedikasi? Maka kita faham, oh, Zaid ialah zat yang bersifat dengan sifat tersebut. Maka secara automatik, apabila kita berkata Zaid ialah orang yang rajin, kita akan faham di situ dua perkara. Kewujudan sifat dan kewujudan zat bagi sifat tersebut. Jadi sekarang ni, akal tidak boleh menerima kewujudan sifat tanpa zat. Sebagaimana kita kata, Zaid ialah seorang yang rajin. Tiba-tiba kita kata kepada kawan kita, Zaid ni sebenarnya tak wujud. Rajin saja yang wujud. Kan Zaid yang aku ceritakan tadi sebenarnya tidak wujud. Tiada pun di alam semesta ni, tak ada. Tetapi adanya kerajinan Zaid. Dedikasi Zaid. Ataupun bersungguh-sungguhnya Zaid. Maka kawan kita yang dengar kita cerita macam tu, dan siapa saja yang mendengar ungkapan kita sedemikian, serta-merta akan menghukumkan kita tadi gila. Ataupun hilang akal. Ataupun tidak waras kerana menceritakan sifat bagi satu zat yang tidak wujud. Jadi sama juga surah Fatihah yang kita baca tadi. Apabila kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah dia menceritakan tentang segala sifat. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaannya, kudratnya, iradatnya. Maka akal secara automatik menyatakan bahawa apabila ada sifat-sifat yang begitu banyak, kan, apabila ada sifat-sifat kesempurnaan yang begitu banyak sekali, maka dia mesti disandarkan kepada satu zat yang wujud. Maka daripada ayat pertama, daripada surah Fatihah tadi, apabila kita baca saja Alhamdulillah, maka di situ ialah dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia ialah satu Tuhan yang wujud. Kerana Allah Ta'ala menyatakan sifat terlebih dahulu. Dengan sifat, mestilah disabitkan kepada satu zat yang wujud. Dan Allah Ta'ala memberitahu nama zat tadi ialah Allah. Dan lafaz Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itulah hadis Nabi SAW, dia mensyarahkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu berfikir pada makhluk. Kan, apabila kamu berfikir pada makhluk, kamu akan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tingginya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta alam semesta. Betapa hebatnya kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta alam semesta. Apabila kamu mengkaji alam semesta, kamu akan dapat melihat keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala pada alam semesta. Dan apabila kamu dapat melihat keagungan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat Allah Taala yang maha agung, ilmu Allah Taala yang maha luas, maka serta-merta akal akan menyatakan sifat-sifat keagungan tadi mestilah disandarkan kepada satu zat yang bernama Allah. Jadi itulah nas, kan, ataupun dalil daripada Al-Quran. Yang pertama sekali yang amat jelas menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu surah Fatihah yang kita baca sehari-harian. Kan, surah Fatihah yang kita baca setiap hari, kan, yang difardukan oleh ulama radhiyallahu anhum. Di dalam solat kita baca, ketahuilah bahawa surah Fatihah itu ialah nas atau ialah dalil yang paling penting sekali menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana alhamdulillah yang kita dah bincangkan tadi, lafaz yang merujuk kepada segala sifat, kan, lafaz yang merujuk kepada segala kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, segala sifat dan segala kesempurnaan mustahil wujud tanpa zat. Bahkan kepujian, kesempurnaan, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala mestilah difahami berserta dengan zat yang maha suci. Dan zat tadi Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan ataupun nyatakan di awal surah Fatihah dengan namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dalil yang boleh kita gunakanlah untuk kita sematkan di dalam diri kita sebagai dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ayat pertama yang daripada surah Fatihah yang kita baca setiap hari. Cuma sebagai penutup ni kita nak bincangkan apakah kemanfaatan ataupun apakah yang perlu kita rasai, yang perlu kita hayati di dalam diri kita apabila kita membincangkan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan bahawa terdapat dua nikmat yang setiap makhluk
dikurniakan dengan nikmat tersebut, iaitu nikmat kewujudan dan nikmat al-imdad, mengekalkan kewujudan tersebut. Jadi apabila kita membincangkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mewujudkan manusia. Dialah yang memberikan kurniaan ijad, maksudnya mewujudkan kepada manusia, dan setelah Allah Taala memilih untuk mewujudkan manusia, Allah Taala memilih untuk mengekalkan kewujudan manusia. Jadi sekarang kita perlu maklum kewujudan manusia bergantung kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Ta'ala atau sekiranya Tuhan tadi tidak wujud, nescaya alam semesta tidak boleh wujud. Jadi sekarangnya apabila kita telah wujud di dunia, maka di dalam akidah, di dalam agama Islam, dia menyedarkan kepada kita bahawa kewujudan kita pada hari ini bergantung kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan disedarkan juga di dalam ilmu tauhid bahawa kewujudan kita dan berkekalannya kewujudan kita tadi, sehari, 2 hari, setahun, 5 tahun, sepanjang umur kita tadi, kita kena faham itu ialah ni'matani, nikmat, 2 nikmat yang amat agung yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Dia permasalahannya kerana ramai dari kalangan kita tidak menyedari dirinya, kewujudan dirinya berpanjangan bertahun-tahun ialah sebagai satu nikmat. Kerana ramai daripada kita melihat nikmat apabila diberikan rezeki, nikmat apabila dapat makan sesuatu perkara, nikmat apabila berjaya dalam sesuatu pekerjaan. Tetapi kita tidak menyedari kewujudan kita tadi ialah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala mengekalkan kewujudan tersebut, memilih untuk memanjangkan umur kita. Itu ialah nikmat kedua pula yang amat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka daripada kewujudan, pemahaman kewujudan Allah tadi, kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala mewujudkan manusia, dan mewujudkan manusia ialah satu nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Maka menjadi satu kewajipan kepada manusia untuk bersyukur dengan sebenar-benar kesyukuran apabila dia mengetahui bahawa kewujudannya ialah satu nikmat, di samping nikmat pendengaran, di samping nikmat penglihatan dan segala nikmat yang lain. Jadi moga-moga dengan perbahasan ini tadi, kita dapat merasai dan kita dapat menyedari di samping nikmat penglihatan, pendengaran dan sebagainya, ada satu nikmat yang amat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada diri kita, iaitu kewujudan. Dan Allah Ta'ala mengekalkan kewujudan tersebut bagi satu tempoh masa yang panjang. Moga-moga bermula daripada hari ini apabila kita membaca Alhamdulillah, kerana Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji bukan kerana semata-mata dia memberi kita makan, bahkan kita memuji kerana dia tadi mewujudkan kita. Bahkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita menyatakan bahawa dia tadi benar-benar mempunyai kepujian, kudrat, iradat dan sebagainya, kerana Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan iradatnya memilihkan untuk mewujudkan diri kita. Dan apabila kita tadi wujud, maka kita dapat rasai segala nikmat yang Allah Taala berikan di dunia. Dan kita dapat menghirup udara, dan kita dapat melihat, dan kita dapat merasai makanan, dan kita dapat berjalan, dan kita dapat mempelajari, kita dapat kerja dan sebagainya. Kesemua itu adalah nikmat yang datang setelah Allah Ta'ala memilih untuk mewujudkan kita. Jadi apabila kita membaca Fatihah tadi, kan di samping kita memuji Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita letak juga dalam diri kita kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kepujian yang maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kepujian, sebenar-benar kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mewujudkan kita dan mengekalkan kewujudan kita. Jadi moga-moga Allah telah memberi kemanfaatan daripada perbincangan yang telah kita bincangkan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.